Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syafizan Johari dan malam ini kita akan berbincang mengenai Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2016 di mana anugerah ini bagi mengiktiraf sumbangan individu daripada golongan akademik, Profesor, Dr. Falsafah, pensyarah-pensyarah di IPT atau universiti-universiti dalam memertabatkan bahasa Melayu di peringkat institusi pengajian tinggi. Jadi bagaimana dalam segenap disiplin sama ada kimia, sains, teknologi, economics, sosial dan sebagainya, bagaimana bahasa Melayu ini digunakan dalam disiplin-disiplin berkenaan dan pensyarah-pensyarah yang menggunakan bahasa Melayu dalam pengajaran di setiap disiplin-disiplin tersebut, bukan disiplin bahasa Melayu sahaja, boleh diiktiraf dan mendapat pengiktirafan. Jadi kita bersama dengan Datuk Seri Insinyur Dr. Zainal Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova, itu pensyarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban, Kasis Universiti Teknologi Malaysia UTM. Selamat datang ke studio, Profesor. Terima kasih. Okey. Pertama sekali, kalau kita cakap mengenai pengajian tinggi, ya, selalunya dikaitkan dengan bahasa Inggeris. Tetapi kerana saya datang dari UiTM, fully bahasa Inggeris. Okey. Tapi kalau rakan-rakan dari UKM contohnya, pengajiannya dalam bahasa Melayu. Jadi bagaimana orang kata penggunaan bahasa Melayu di kalangan academician, di kalangan pendidik akademik, Prof? Itulah yang saya datang kemari ke Astro Awanim menjelaskan tentang beberapa perkara dasar berkaitan dengan pendidikan tinggi, khususnya dari segi bahasa. Hari ini kita bercerita tentang anugerah tokoh bahasa, anugerah tokoh akademik bahasa Melayu, ya. Dan tujuan kita ialah untuk memberi pengiktirafan kepada tokoh-tokoh akademik yang secara meluas menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perkara yang berkaitan dengan pembangunan insan, pembangunan tradisi keilmuan. Dan dalam konteks Malaysia, kita harus faham bahawa bahasa Melayu termaktub dalam pasal perkara 152 Perlembagaan Malaysia, di mana bahasa Melayu harus diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Dan dalam konteks pendidikan tinggi, beberapa inisiatif telah kita buat. Secara dasarnya bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara kita, dan bahasa itu juga kita ingin perkukuhkan di peringkat pendidikan tinggi. Dan sebab itulah bersama saya hari ini Profesor Tatiana ini dari Russia. Yeah. Dia pun mengajar dan mendapat PhD, buat research dalam bahasa Melayu. Ya, kenapa beliau datang ke Malaysia setelah 13 tahun menjalani penghidupan sebagai ahli akademik menggunakan bahasa Melayu. Dan secara spesifik Kementerian Pendidikan Tinggi tidak menghadkan penggunaan bahasa satu-satunya bahasa sebagai bahasa pengantar ataupun bahasa ilmu. Ya, seboleh-bolehnya kita nak pelajar-pelajar kita, ahli akademik kita menguasai pelbagai bahasa. Okey. Ya, dan kalau boleh dipelbagaikan kaedah pengajaran mereka di universiti. Dan kita telah melancarkan banyak inisiatif, salah satu daripadanya ialah MOOCs, Massive Online Open Courses, di mana kita juga mengajar menggunakan bahasa Melayu dan banyak pelajar di seluruh dunia yang mengikuti pengajian ini dalam bahasa Melayu. Okey, kalau kita lihat penggunaan bahasa Melayu di peringkat keilmuan di negara ini terutamanya, adakah doktor sudah berpuas hati? Saya tak pernah berpuas hati dengan banyak perkara dan saya rasa kita masih ada banyak ruang untuk diperbaiki. Okey, Profesor Dr. Tatiana, pengkaji bahasa Melayu, sudah menerbitkan 2 buku mengenai sejarah bahasa Melayu. Kalau lihat kepada penggunaan bahasa Melayu dalam bidang akademik, bahasa pertuturan memang tidak punya masalah, tapi dalam bidang akademik, di mana kita sekarang? Adakah di tahap yang cukup membanggakan atau ada beberapa hal yang memuaskan hati, terutama dalam bidang penggunaan bahasa sebagai bahasa ilmu, dalam bidang kajian sastra, kajian sejarah dan sebagainya.
ada cukup banyak pusat kajian bahasa Melayu di sini dan juga di luar negara. Misalnya saya sendiri dapat belajar bahasa Melayu di Rusia dan jabatan pengkajian bahasa Melayu Indonesia di Europe salah satu yang paling populer ya. Cuma kalau saya sudah datang ke sini dan mulai berkhidmat untuk Dewan Bahasa, lepas itu untuk perpustakaan, lepas itu untuk beberapa universiti ya, saya dapat tahu bahwa kadang-kadang penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu kurang sedikit. Orang fikir lagi hebat bila mereka menulis dalam bahasa Inggris sahaja. Mungkin kerana tanggapan itu, kerana kalau saya tulis jurnal saya dalam bahasa Inggeris, jurnal saya boleh dibaca ke seluruh negara dengan lebih mudah, akses kepada pasaran antarabangsa, akses kepada masyarakat keilmuan dunia lebih senang. Bagaimana kita nak mengubah persepsi ini? Pertama sekali kita perlu menghormati dan menghargai bahasa kebangsaan sendiri supaya di semua tempat kalau you nak kerjaya dan kalau you nak sukses, you sepatutnya menulis buku dan artikel dan semua dalam bahasa Melayu. Sama ada dalam bidang ilmu sains atau ilmu sejarah, kesastra. Kalau ini kadang-kadang kurang karena kadang-kadang pentadbiran universiti lebih minat supaya kita tulis dalam bahasa Melayu. Saya rasa sudah sampai waktu bila kita akan menyokong bahasa Melayu sendiri. Ya. Profesor ada sebut mengenai pentadbiran universiti. Kita akan tanyakan pula kepada pentadbir universiti di Malaysia selepas ini. Kita rehat dulu. Jumpa lagi selepas ini. Kembali bersama agenda awal ini, masih lagi bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zani Ujang, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova, Pensyarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban Universiti Teknologi Malaysia UTM. Baik, kalau dahulu apabila saya belajar mengenai sejarah bahasa Melayu, ada satu bahagian tu di mana sering ditekankan oleh cikgu bahasa Melayu saya ketika itu ialah bahasa Melayu ini berubah-ubah. Daripada zaman Sanskrit, penggunaan bahasa Sanskrit, tulisan Sanskrit, kemudian berubah kepada Jawi. Dan tata bahasanya juga, vocabnya juga berubah-ubah. Tata bahasanya juga berubah-ubah. Tetapi, kalau kita lihat kepada suasana ketika ini, perubahan itu kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Jepun yang menggunakan bahasa dalam bahasa kebangsaan mereka dalam aktiviti seharian termasuk pekerjaan, perubahan yang dialami oleh bahasa Indonesia untuk adaptasi bahasa-bahasa teknologi baru dan sebagainya, seperti saya persepsinya seperti bahasa lebih cepat berbanding bahasa Melayu. Bahasa Indonesia lebih cepat daripada bahasa Melayu. Ini kena tanya pakar bahasa, saya bukan pakar bahasa. Prof. Pertama sekali saya nak jelaskan bahawa perubahan dan perkembangan bahasa itu perkara yang biasa untuk semua bahasa. Kalau you bandingkan bahasa Rusia kuno dengan bahasa Rusia sekarang, memang perubahan lagi besar. Bahasa Melayu mempunyai nasib yang lebih baik sebenarnya. Oh ya. Ya, kerana bahasa yang kita tahu sekarang muncul dan berkembang berasaskan tradisi dan tamadun Islam dan diiringi proses penyebaran Islam di alam Melayu, kerana bahasa yang kita tahu sebagai bahasa Melayu klasik yang menjadikan bahasa itu bahasa kedua Islam di dunia lahir dan berkembang berasaskan tulisan Jawi dan digunakan bukan hanya sebagai bahasa ilmu dan bahasa intelektual, malah juga bahasa penggantar agama yang baru, wahyu yang baru. Bahasa dakwah. Ya, bahasa dakwah ya. Okay. Dan sekarang itu sebabnya bahasa Melayu mempunyai khazanat persuratan yang sangat tinggi, yang sangat menarik, yang susah nak bandingkan dengan bahasa apapun di Nusantara sebenarnya. You cakap pasal bahasa Indonesia, sebenarnya itu bahasa Melayu yang sama. Ya, asal usul dia akar sama.
Jadi doktor tidak setuju dengan tanggapan sedemikian kerana bagi doktor ada bahasa Melayu masih lagi berubah dengan cepat di Malaysia. Perubahan itu perubahan biasa masa kini. Memang ada perubahan, kita terima definisi-definisi yang baru, tapi asas bahasa tak ubah pun. Kalau orang kurang guna bahasa baru, dia mulai ubah, baru dia mulai turun. Kerana mereka tak tahu bahasa betul-betul. Adakah ini sebenarnya yang menyebabkan tidak ramai ahli akademik menulis dalam bahasa Melayu? Mungkin salah satu sebab lah. Saya mungkin boleh mencelah di sini. Ya. Saya dapati mereka yang komplain ataupun tidak mau menulis ini tak menulis dalam bahasa apa pun. Itu pengamatan saya. Bagi mereka yang menulis, mereka mempelbagaikan genre penulisan, kaedah penulisan, bahasa yang mereka gunakan untuk penulisan. Kerana dalam pemikiran mereka nak menyampaikan sesuatu. Jadi bahasa tidak pernah jadi isu? Tak pernah menjadi isu. Yang menjadi isu ialah kadang-kadang mereka ni tak menulis pun. Yang menyebut tentang mereka ini merendahkan sesuatu bahasa, pada hakikatnya mereka belum sampai pada satu tahap menggunakan bahasa yang mereka kuasai untuk menyampaikan ilmu pada peringkat yang tertinggi. Dalam pengamatan saya sebagai pentadbir akademik di universiti, sebagai contoh, saya dapati mereka yang menulis baik dalam bahasa Inggeris juga menulis dalam bahasa Melayu. Okey. Ya, dan menulis baik dalam bahasa Melayu juga menulis dalam bahasa Inggeris. Okey. Jadi isunya ialah mereka yang tak menulis kedua-dua bahasa. Okey. Dan seperti yang Dr. Tatiana katakan tadi, ada juga isu dengan pentadbir universiti yang menggalakkan... Pentadbir universiti kadang-kadang dalam kegairahan mereka untuk mencapai sesuatu tahap, khususnya sebagai contohnya jumlah dan reputasi akademik menerusi penerbitan jurnal. Kadang-kadang mereka teralpa tentang keperluan untuk juga membangunkan bahasa Melayu. Saya fikir bahasa di Rusia, mereka telah ada asas dalam bahasa keilmuan mereka dan mereka masih menulis dalam bahasa Rusia dan juga ada menulis dalam bahasa Inggeris. Itu juga di Jepun. Ya. Dan saya fikir persoalan bahasa bukan persoalan yang terlalu penting dalam konteks penyebaran ilmu. Sebab yang pentingnya bukan bahasa, yang pentingnya orang yang berilmu tersebut dan orang yang belajar daripada mereka. Okey. Dan cakap mengenai orang yang berilmu tersebut dan orang yang belajar daripada mereka, adakah ada wujud kengkangan ataupun apakah cabaran-cabaran apabila ada ilmu-ilmu baru yang masuk dan kita apa bahasa yang harus kita guna untuk ganti, apa vocab yang sesuai ataupun apa kata bahasa yang sesuai, kata yang sesuai, perkataan yang sesuai untuk menggambarkan situasi begini, terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi lah. Ya, Prof. Saya mungkin ada pengalaman. Saya juga orang yang mengasaskan ataupun memulakan penerbitan ensiklopedia sains dan teknologi ya ketika 20 tahun dahulu. Ketika kita mengusahakan ensiklopedia tersebut, kita dapati ramai orang boleh menulis dan mereka yang kita rujuk ialah mereka yang memang pakar dalam bidang mereka. Dan ternyata mereka ini boleh menulis dalam kedua-dua bahasa. Tentang istilah-istilah baru itu mudah sebab kita ada jawatan kuasa istilah yang kita bincang dari masa ke semasa. Di peringkat akademik juga? Ya. Kita ada vocabulary dalam setiap disiplin ilmu. Dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang perubatan dan sebagainya. Dan ini sentiasa ditambah dari masa ke semasa. Adalah kegairahan untuk memperkenalkan istilah-istilah baru yang lebih bias kepada sesuatu bidang ilmu. Sebagai contoh ya. Tetapi akhirnya kita bersepakat bahawa inilah istilah yang paling sesuai. Sebagai contohnya alam sekitar. Dalam undang-undang kita menggunakan perkataan alam sekeliling. Dalam Akta Kualiti Alam Sekitar, istilah yang kita gunakan alam sekeliling. Pada ketika itu 1970-an, kita tak tahu istilah yang lebih sesuai. Tetapi apabila telah dimaktubkan sebagai undang-undang, Environmental Quality Act dalam bahasa Inggerisnya, bila diterjemahkan dalam bahasa Melayu, kualiti alam sekeliling. Ya. Dan hakikatnya tak ada orang menggunakan perkataan alam sekeliling sekarang. Saya pun tulis story guna alam sekitar. Alam sekitar. Ya, sebab yang lebih diterima pakai adalah alam sekitar. Walaupun perundangannya masih menggunakan perkataan alam sekeliling. Ini contoh yang paling mudah. Banyak lagi istilah-istilah yang lebih kompleks, yang lebih rencam. Yang mana perubahan itu akhirnya apa yang kita anggap sebagai ketetapan yang diperundangkan pun, istilah dalam perundangan. Tapi dalam pemakaian dari segi ilmiah ini tidak digunakan. Jadi walaupun ada kompleksiti, kerumitan dalam hal itu,
pihak akademik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya tulis dalam dalam tiga bahasa. Tiga bahasa. Ya, Rusia, Inggris Ya, dan saya masih belum menulis dalam bahasa Rusia. Tak apa. Doktor ada masa lagi nak belajar bahasa Rusia. Kita rehat dulu kerana selepas ini kita ada satu term baru yang doktor juga baru belajar. Term ataupun perkataan baru, jerayawara. Doktor baru belajar hari ini. Kita akan cakap mengenai jerayawara selepas ini. Bertemu lagi dalam agenda awal ini masih bersama dengan dua tetamu, Datuk Seri Insinyur Dr. Zainal Ujang dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova. Dan hari ini Profesor Dr. Tatiana ada belajar perkataan baru, jerayawara ataupun roadshow dalam bahasa Inggeris. Di mana roadshow ini ataupun jerayawara ini akan diadakan di dua lokasi. Di banyak lokasi. Di banyak lokasi ya. untuk mempromosikan anugerah bahasa Melayu, tokoh akademik, anugerah tokoh akademik bahasa Melayu. Okey. Ya, boleh saya ni kan. Pada hari ini kita akan buka pencalonan untuk anugerah tokoh akademik bahasa Melayu 9 hari bulan Mac sehinggalah 1 hari bulan Julai. Ya, dalam tempoh tersebut kita mencari seorang tokoh di kalangan ahli akademik yang menunjukkan kecemerlangan dalam penggunaan bahasa Melayu dalam bidang pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan bahasa Melayu. Okay. Dan mereka ini bukan pakar bahasa Melayu sahaja. Okay. Ya, tak semestinya ahli bahasa seperti Profesor Tatiana. Ya, dia juga boleh pakar kejuruteraan, perubatan, meskom, apa sahaja yang boleh menggunakan bahasa Melayu dengan cukup baik yang boleh diteladani oleh khalayak yang lebih ramai. Jadi kita bermula pada hari ini, kita menawarkan hadiah RM30,000 kepada mereka yang memenangi anugerah ini. Dan kita insya-Allah besok Profesor Tatiana akan berada di Universiti Sains Malaysia. Sepenuhnya berjerayawara di USM besok. Selepas itu di Universiti Malaya dan ada 6 lokasi di mana kita akan menjelaskan apakah kriteria bagi membolehkan seseorang itu dipilih untuk menjadi tokoh. Dan kenapa kita buat jerayawara ini? Satu, kita nak beri kesedaran. Yang kedua, kita nak mencari calon yang betul-betul layak dinobatkan. Pada tahun 2012 ketika kita mulakan, kita ada pemenang. 2013 ada pemenang. 2014 ada pemenang. 2015 tak ada pemenang. Ya, sebab kita tak dapat mencari anugerah ada tapi tak ada menang. Tak ada calon yang boleh dinobatkan sebagai tokoh akademik bahasa Melayu. Ini maknanya kita kena mencari mereka. Kadang-kadang di kalangan tokoh ini mereka tidak menampilkan diri. Sebab bagi mereka yang penting ialah menawarkan perkhidmatan, menawarkan sumbangan berbanding dengan mempromosi diri. Ya, jadi sebab itulah kita rasa kita perlu mencongkil mereka. Tampillah ke depan. Ya, jangan malu-malu. Ya. Okey, dalam pencarian ini ada terbagi di beberapa zon, USM, Universiti Sains Malaysia di zon utara, dan juga ada beberapa. Ya, pada 10 Mac, iaitu esok, pada 11 hari bulan di Universiti Malaya, 11 Mac, kemudian 17 Mac di Universiti Sultan Zainal Abidin di Kuala Terengganu, 17 hari bulan juga kita buat di UTM Skudai, Johor Bahru. Kemudian kita akan ke 22 hari bulan ke Sarawak. Okey, jadi mana-mana mungkin ahli akademik yang sudah sedang menonton dan nak orang kata nak hantar. Ya, di Kota Kinabalu juga pada 23 Mac. Ya. Okay, penghantaran ya ada dalam website kita. Ya. Apa yang harus disediakan sekali? Oh, banyak. Itu sebabnya banyak mereka yang kita rasa sebagai calon tokoh ini tidak tampil sebab kita perlukan banyak dokumen yang berkaitan lah. Mungkin ada lagi beberapa hari yang boleh compile. Kita ada banyak masa sebenarnya. Ya. Selalunya apa yang susah sekali untuk dapatkan? Untuk mereka sudi dan tampil ke depan, menyediakan sebahagian dokumen. Jadi dokumen yang paling ialah pengesahan tentang perkara yang berkaitan dengan CV mereka. Jadi jawatankuasa yang saya pengerusikan tidak menerima pencalonan kalau tidak ada bahan bukti. Sebagai contoh, telah menulis buku. Kita nak contoh buku tersebut ataupun
halaman depan buku tersebut. Begitu juga dengan data-data yang berkaitan. Ya, contohnya lah. Okey, Dr. Tatiana mengkaji bahasa Melayu, mengajar dalam bidang sejarah. Ke mana hala tuju bahasa Melayu dalam bidang akademik? Kalau doktor dapat lihat, doktor juga berada di Universiti Malaysia dalam tempoh 5 tahun, di mana kita akan berada? No, pertama sekali saya nak mengumumkan bahawa saya sangat gembira menjadi sebahagian daripada promosi bahasa Melayu itu. Saya sudah lama sebenarnya tunggu peluang supaya mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Itu sebabnya terima kasih juga kepada doktor kerana sudi memertabatkan bahasa ibunda saya. Itu memang saya sangat gembira kerana saya rasa rugi orang kurang mengguna bahasa itu. So tapi dan memang misi itu sangat berbangga. Buat saya berbangga sangat ya. Tapi kalau menjawab Anda punya soalan, saya rasa sekarang gerakan supaya memertabatkan bahasa sudah mulai. Ya, dan memang peranan dan sumbangan besar dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Tan Sri sendiri juga. Dan kita ada beberapa orang pembela bahasa, ya, dan sekarang korang akademik pun mulai menggunakan bahasa lebih luas daripada dulu. So saya rasa kita sekarang sedang berjalan ke arah yang sesuai. Mungkin boleh saya tambah. Silakan. Walaupun kita kadang-kadang dalam percakapan biasa, di Malaysia ini kita lebih bercampur aduk. Bahasa kita mungkin rojak nampaknya. Tapi pada peringkat yang tertinggi, sebagai contohnya untuk menulis sebuah memorandum kepada jemaah menteri, kita mesti menggunakan bahasa Melayu. Begitu juga dengan perbahasan-perbahasan kita di parlimen dan sebagainya, kita mertabatkan. Dan dalam konteks akademik juga, semua pelajar diminta menulis tesis dalam bahasa Melayu. Dan sebahagian universiti kalau nak menulis tesis dalam bahasa selain daripada bahasa Melayu, sebagai contoh bahasa Inggeris atau bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang berkaitan dengan bidang pengajian, mereka mesti dapat kebenaran daripada Senate University. Ya, jadi ini menunjukkan bahawa the basic understanding asasnya ialah bahasa Melayu, tetapi kalau kita nak dapat pengecualian, kita mesti minta pengecualian tersebut. Okey, kita tak cukup masa, Dr. Sri. Apapun, terima kasih banyak kerana berkongsi dengan kami agenda Wani malam ini. Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2016. Hantarkan penyertaan anda bagi ahli-ahli akademik di luar sana seperti yang Datuk Sri katakan tadi. Jangan memalu, hantar kali ini supaya tahun ini ada pemenang, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi Datuk Sri Insinyur Dr. Zani Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, dan juga Profesor Dr. Tatiana Denisova, itu pensyarah Pusat Kajian Tinggi Islam, Sains dan Peradaban KSS Universiti Teknologi Malaysia UTM, di mana esok Prof. Dr. Tatiana juga akan berada di Universiti Sains Malaysia bagi mempromosikan Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu 2016. Mungkin anda dapat menilai sendiri betapa fasihnya Dr. Tatiana ini, walaupun seorang warga Rusia tapi begitu fasih berbahasa Melayu. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada anda kerana sudi bersama kami setengah jam yang lalu. Saya Syazwan Johari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.